Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk elektroskop. Okey, apa itu elektroskop? Dia adalah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada sesuatu objek. Okey, ini contoh alat elektroskop. Ada ceper logam dekat sini. Ada penebat di sini. Ada keranjang emas. Memang dia berwarna emas lah, keranjang emas. Sekarang kita nak kaji. Okey, yang pertama gambar A. Keranjang emas tidak mencapah kerana ada cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Okey, kamu tengok jalur natural. Jalur natural di sini ada positif, ada negatif. Bilangan proton dan elektron adalah sama. Jadi dia adalah jalur natural. Okey, kemudian kita letak kepada jalur yang bercas positif. Semua positif. Okey, semua cas di sini adalah positif. Keranjang emas mencapah kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Okey, bila jalur ni bercas positif, cas elektron akan cuba melompat kepada jalur bercas positif tu. Jadi yang tinggal adalah cas negatif. Okey, yang sebelum ni kamu dah belajar cas elektron yang akan melompat kan? Okey, jalur bercas negatif. Dalam ni banyak negatif. Okey, jadi sekarang ni keranjang emas ni dia akan mencapah juga sebab dalam ni ada banyak cas negatif. Okey. Elektroskop dan daun emas. Okey. Elektroskop daun emas ini dicipta oleh seorang ahli fizik yang bernama Abraham Bennett pada tahun 1787. Okey, ini elektroskop yang mula-mula diperkenalkan. Okey, semakin jauh pencapahan keranjang emas, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul. Okey, contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian kita. Ni kamu tengok gambar kilat. Okey, sekarang ni musim hujan, banyak kilat. Okey, kejadian kilat ialah salah satu fenomena yang berkait rapat dengan cas elektrostatik. Geseran antara awan dengan udara. Awan dengan udara ni dia berlaku geseran. Dia menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, bila berlaku geseran menyebabkan awan itu bercas-cas elektrik. Okey, kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud di antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Kilat ya, kadang-kadang kamu nampak sebelum hujan tu dia ada macam cahaya jauh. Nampak ada. Ada cahaya, itu adalah kilat. Okey, contohnya bumi kita pun ada cas. Okey, cas positif banyak kat bumi ni. Kat bumi banyak cas positif. Kemudian ini awan. Okey, yang ini awan. Okey, dalam awan ni dia ada cas positif dan cas negatif. Okey, cas negatif di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Sebab tu berlakunya kilat. Okey, bahagian bawah awan bercas negatif. Ni bahagian bawah bercas negatif. Bahagian atas bercas positif. Jadi sebab itulah berlakunya kilat. Okey, sebab dia nak tarik cas positif daripada bumi, daripada tanah. Okey, konduktor kilat. Kita takutlah kan kilat. Ada kes kematian yang disebabkan disambar kilat kan. Okey, konduktor kilat dipasang pada bangunan untuk menyediakan satu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Cara ini untuk melindungi bangunan daripada disambar kilat. Bangunan tu selamatlah, biasanya bangunan-bangunan tinggi letak kat bahagian atas. Kat sekolah kita ni pun ada. Okey, konduktor kilat. Okey, cerita pasal kilat ni, cikgu teringat satu kisah kawan cikgu. Dia bermain bola. Okey, bermain bola kat padang. Lepas tu tiba-tiba hari hujan. Bila hari hujan, dia cuba berteduh lah dekat tepi-tepi pagar tu kan. Dekat bawah pokok tu. Kemudian tiba-tiba dia
disambar kilat. Dah mati waktu tu jugalah. Sebab cas tu dia tertarik pada positif, pada pokok tu. Okey, jadi bila dia bersandar pada pokok, dia pun terkena sekali. Okey, jadi berhati-hati dengan kilat. Kalau nampak kilat, cepat-cepat masuk dalam rumah. Okey, kemudian mesin Wimhoff ialah alat yang menjana voltan yang sangat tinggi. Ni mesin yang digambar dia. Okey, kalau kat makmal kita ada benda ni. Van der Graaf. Okey, dia ada cas-cas elektrostatik Van der Graaf. Okey, kalau kamu sentuh, rambut kamu boleh jadi naik. Ni memang betul-betul berlaku. Okey, cas elektrostatik. Okey, penyelesaian masalah harian yang berkaitan dengan elektrostatik. Okey, contoh skrin TV. Skrin TV ni dia cepat berhabuk. Sebab apa? Cas negatif pada habuk. Habuk pun ada cas tau. Cas positif dan negatif. Cas negatif pada habuk, dia akan tertarik ke cas positif pada skrin TV. Caranya kita gunakan kain mikro untuk menentukan bahan anti elektrostatik supaya skrin TV itu tidak cepat berhabuk. Okey, ini latihan cikgu akan bagi dalam grup. Kamu boleh cuba jawab. Okey, terima kasih pelajar.